Okey, bagi membincangkan lebih lanjut tentang perkara ini, saya nak bersama dengan Izrul Azrai Muhammad Idrus yang merupakan Naib Presiden Pertumbuhan Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB yang bersedia di Skype ketika ini. Assalamualaikum. Izrul, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, Sama-sama. apabila kita bercakap tentang norma baharu untuk usahawan di Sabah, sebelum ini pun kita pernah bincangkan. Tapi kali ini, saya bercakap dengan pakar sebelum ini dan juga pemerhati ekonomi untuk negeri Sabah sendiri. Beliau mencadangkan bahawa perlunya sesiapa kerajaan baharu yang akan memimpin nanti melihat kepada pewujudan ataupun pemerkasaan lagi dasar industrialisasi ekonomi di Sabah supaya industri seperti industri hiliran di Sabah itu dapat diperkukuhkan untuk menyokong komuniti keusahawanan di Sabah itu. Apa pandangan Izrul sendiri tentang cadangan ini, iaitu mewujudkan dasar industrialisasi Sabah ataupun memperkasakan lagi? Terima kasih Najib. Cadangan itu amat baik dan perlu direalisasikan oleh kerajaan yang akan datang. Kerana usaha-usaha yang ada sekarang mungkin after COVID ni, selepas COVID menimpa negara kita, mungkin mereka ada sikit terumbang ambing. So perlu ada guidance dan perlu ada hala tuju untuk membangunkan lagi industri keusahawanan ini. Bagaimana untuk kita melihat kepada dalam keadaan semasa ini apabila kita bercakap tentang COVID-19, PKP dan sebagainya, hampir keseluruhan usahawan perniagaan di Sabah itu terjejas. Tapi dalam masa yang sama, untuk sokongan yang diterima daripada pihak kerajaan negeri itu bukan sahaja bentuk insentif, bantuan kewangan dan sebagainya, tapi bagaimana lagi usaha kerajaan negeri di bawah kerajaan baharu nanti untuk memperkasakan lagi usahawan dalam tempoh yang sukar ini. Ada juga cadangan yang mengatakan bahawa kerajaan perlu lebih melibatkan lagi usahawan tempatan dalam setiap rantaian perbekalan projek-projek berkaitan kerajaan. Adakah ini dapat membantu untuk jangka pendek dan juga jangka sederhana pertumbuhan perniagaan itu? Seperti mana yang saya selalu katakan adalah usahawan-usahawan yang ada di Sabah ini merupakan tonggak utama untuk menjana ekonomi negeri ini. Ada baiknya kerajaan secara khusus memberi perhatian kepada usaha-usaha ini untuk membangunkan ekonomi negeri dan juga menjana pendapatan usaha-usaha muda ini. At the same time, apa yang saya ingin cadangkan adalah ada baiknya kerajaan yang akan datang ini membina sebuah e-commerce platform, e-commerce platform ini untuk usaha-usaha ini menjana pendapatan, bukan sahaja di dalam negeri, tapi juga dapat menjual barangan atau produk-produk mereka ni ke negara yang terdekat seperti Brunei, Indonesia, Philippines dan Thailand. Bagaimana untuk kita melihat apabila kita mencadangkan untuk mewujudkan e-dagang ini ataupun platform e-dagang ini, sudah pasti kita bercakap tentang capaian jaringan internet itu sendiri ke negeri Sabah itu. Ini bukan masalah yang satu rahsia, orang kata ini masalah open secret, permasalahan dan juga cabaran capaian internet itu. Adakah infrastruktur itu sedang ataupun dilihat cuba diselesaikan untuk membangunkan infrastruktur seperti ini supaya capaian internet lebih luas sebelum kita bercakap tentang pewujudan platform e-dagang? Sudah tentunya kerajaan negeri harus membina infrastruktur yang baik, yang pertama sekali. Pihak sampai itu ada sedikit akan menjejaskan lagi lah. Ada baiknya kita fokus untuk membina prasarana-prasarana yang terbaik untuk pencapaian internet tu sampai ke seluruh pelosok negeri. Pasal sekarang ni memang pencapaian internet ni perlu, apabila kita mengatakan kita bercerita atau bercakap tentang digitalization atau e-commerce, pencapaian internet tu perlu. Idrus, bagaimana untuk kita melihat kepada usahawan generasi muda di Sabah ini, sektor mana yang mereka ceburi sebahagian besar mereka dan adakah ia diberikan tumpuan oleh kerajaan sebelum ini dan juga mungkin yang perlu diberikan tumpuan selepas ini, sektor mana?
Kalau ikut sebenarnya kerajaan sepatutnya atau lebih baik secara menyeluruh, ya, semua industri perlu diberi perhatian yang khusus. Skala ini memang saya melihat dalam ICT ini amat perlu, ya, apabila kita mengatakan berbincang mengenai pencapaian internet dan kegunaan smartphone dan sebagainya. ICT merupakan satu industri yang begitu hot lah sekarang ni. Okey, mungkin yang terakhir sekali kita bercakap tentang sebelum ini pun pernah disentuh oleh Idrus sendiri, iaitu berkaitan dengan bantuan yang disediakan oleh kerajaan di peringkat pusat dan juga dibawa turun ke di peringkat negeri ini yang tidak menyeluruh. Apa lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa bantuan ini dalam tempoh yang sukar ini lebih sampai kepada sasaran usahawan di bawah sana di Sabah khususnya? Seperti mana yang selalu saya katakan dulu itu adalah bantuan tidak sampai secara menyeluruh. So sekarang ni apa yang kerajaan yang akan datang ni, diorang patut turun ke padang, ya, lihat sendiri permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan sekarang ni. Bukan semua usahawan mempunyai masalah yang sama, ya. Mungkin setengah usahawan berlainan, ya. So kerajaan yang akan datang ni dia kena lihat dan turun ke padang, lihat sendiri apa masalah-masalah yang dihadapi dan cari satu solution yang bersasar. Okey, Izrul, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini bincangkan tentang onak liku lah, usahawan muda khususnya di Sabah ini. Ada banyak cabarannya dan juga banyak pemerhatian perlu diberikan oleh pemimpin-pemimpin politik di Sabah khususnya, terutama kepada kerajaan negeri baharu yang akan dipilih oleh penduduk Sabah sendiri. Terima kasih Izrul Azrai Muhammad Idrus yang merupakan Naib Presiden Pertubuhan Usahawan Generasi Muda Berjaya Malaysia GMB membincangkan perkara tersebut. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan sudah pasti Buletin Awani akan datang